Yo guys, welcome to my video. Hari ni aku nak cakap pasal Samsung Galaxy S23 FE. Aku kalau kau nak tahu dah pakai telefon dah agak lebih daripada seminggu. Boleh kata telefon ni trumps most of the option yang aku nak in terms of smartphone. Sebab kau tahu kan, telefon ni bukan telefon mid-range. Dia adalah Samsung yang flagship tapi entry level. Dia tak bawa banyak gimmick yang ada pada Samsung punya flagship. Contohnya macam foldable display, lepas tu ada prosesor yang more power daripada apa yang kau sepatutnya buat. Ni adalah telefon yang kalau kau nak sebuah telefon yang decent and up to date, ni lah telefon yang aku cakapkan tu. Tapi ada kekurangan yang patut korang tahu juga. So far pengalaman aku dah pakai telefon ni, aku akan cakap satu je, sangat susah nak cari dia punya kelemahan. Okay, first thing first, kita nak cakap pasal differences antara S23 FE dengan yang abang dia flagship. Contohnya macam 23, 23 Plus dan juga 23 Ultra. Apa beza dia sebenarnya, Fazli? Dia pakai in-house processor Exynos 2200. Yang mana 23 dan juga sampai Ultra dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 sekarang. Siapa yang pakai in-house 2200 ni? Basically last year punya processor, that is Samsung Galaxy S22 series, 22, 22 Plus, 22 Ultra. Okay, so dia basically a flagship juga, cumanya dia tahun lepas punya version. Tapi kau kena ingat, dia still pakai 4nm process tau. Dia still sama macam Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8 Gen 3. So beza dia tak ketara sangat, tapi korang boleh rasa differences juga kalau cakap pasal pengalaman. But ada like ke antara telefon ni dengan telefon yang Samsung yang lain? Aku akan cakap it's a very less noticeable sangat. So maksudnya dekat sini dia still lancar. And kalau korang nak jumpa kelemahan in terms of dia punya software tu pun tak ada sangat. And aku cuba cari every time aku buat, aku guna, aku kata explore, tak ada satu pun aku rasa ada masalah. And then start datang software update. So Samsung Galaxy S23 FE ni dia dah pakai Android 14 kalau korang nak tahu. Mana kau nak cari telefon yang tak pakai Snapdragon and pakai Android 14 sekarang? Cuba kau beritahu aku. Tak ada. So sekarang ni Samsung dah support S23 FE ni dengan Android 14 dengan One UI 6.0. Yang tu tak ada masalah in terms of software dan juga hardware yang dia pakai. Tapi in terms of cooling system ada beza ke? Sebab yelah, bila kau cakap pasal processor, mestilah akan ada perbezaan antara cooling dia kan. Yang ni ada isu panas ke? So far penggunaan aku sendiri tak ada masalah panas langsung. And even telefon ni pun dia sebenarnya ada graphite punya layer untuk sejukkan dia punya processor dan juga bateri. Bukan processor sahaja sekali dengan cooling untuk bateri tau. So nampak tak mana Samsung ni dia tak kedekut, dia tak lag in terms of dia punya specs dekat telefon yang boleh kata entry level untuk flagship dia orang. Now kita straight to the point dekat dia punya kamera pula. Untuk entry level, is this good untuk korang pakai tangkap gambar and everything? Aku cakap je, ni pakai 50 megapixel and dia punya sensor is quite not bad untuk orang yang suka tangkap gambar. Even aku pun quite impressed dengan apa yang Samsung buat dekat sini. Main reason yang aku tahu kenapa, dia bukan pakai sensor yang mahal je, tapi dia juga pakai ISP daripada 2200 Exynos tu in-house. So tu adalah flagship punya ISP and buatkan gambar tu lagi more detail daripada sebuah telefon mid-range kalau ikutkan. Memang tak ada lacking, korang boleh tengok dia punya color pun bagus. And even kadang-kadang untuk Samsung punya style of post processing akan lebih HDR and kadang-kadang menaikkan sebuah benda untuk nampak lagi terang. So tu basically untuk Samsung punya style of post processing. But ada benda juga yang aku suka dekat sini, that is dia ada 3 kamera tau. Dia ada 50 megapixel ultra wide, wide dan juga zoom lens. So yang tu boleh zoom sampai 3 kali optical zoom tau. So zoom pun nampak sharp, nampak nice, nampak detail. So dekat situ aku boleh puji. And aku akan cakap untuk setup kamera yang ada dekat Samsung Galaxy S23 FE, lacking dia dekat sini cuma satu je. Dia punya selfie camera still 10 megapixel and aku sangat-sangat criticize Samsung untuk letak sensor yang lagi besar and sensor yang lagi sharp lah. But in terms of dia punya sensor dekat depan ni, dia bagus satu je, dia pandai turunkan noise and kurangkan noise tu dengan software diorang. Tu je yang aku boleh cakap pasal dia punya selfie camera in terms of lacking tu. Bateri dia pula 4500 mAh, not quite dengan kebanyakan flagship yang Samsung ada.
Tapi kalau kau nak tahu, dia lagi tinggi daripada Samsung Galaxy S23 yang biasa tu. So yang ni basically lagi power in terms of dia punya battery life. So dekat sini aku boleh guna dalam masa satu hari heavy use dalam 6 jam. That's quite powerful tau. Untuk screen dia 120Hz, benda ni sangat-sangat bagus untuk korang guna as a daily driver juga. And untuk orang yang memang pentingkan charging time, berita bagusnya dekat sini dia support sampai 25 watt dan dia boleh stay dekat 25 watt tu. Cumanya dia punya flagship level tu ialah 45 watt kan. Most of them macam tak capai pun 45 watt. Most of them macam like 30 je. So tak ada jauh beza. Tu yang bagus dekat sini. Tapi still dia charge ambil masa juga dalam 1 jam. Yep. Yang tu tak boleh nak lari daripada Samsung. Charging time always 1 jam. Aku tak faham kenapa. Alright, now kita cakap pasal gaming pula. Sekarang korang dah tahu dia pakai 120Hz dia punya screen. Lepas tu dia punya processor Exynos 2200. Is it good in terms of gaming dekat sini? Aku akan cakap dia sangat mediocre ataupun okay enough untuk korang main game and tak struggle. Tu je. Kalau kau nak lebih, contohnya macam grafik yang lagi detail, frame rate yang lagi tinggi, yang ni agak lacking. Dia still boleh main tau. Korang, it's still playable. Dia bukan tak boleh main langsung, dia boleh main. Dia bukan, maksud aku, standard aku untuk boleh main tu tinggi tau. Dia bukan rendah. Aku main contohnya macam dekat sini Genshin Impact, aku main PUBG Mobile. These games performs really well. Cumanya dia tak setinggi macam S23 biasa sampailah S23 Ultra, and even sama macam iPhone pun. Dekat sini korang akan kena upgrade kalau nak lebih daripada tu. Dia punya grafik dekat sini tak boleh nak tinggi sangat bila main Genshin Impact. Bila main PUBG Mobile pula, dia punya screen still fast enough untuk korang main FPS ataupun first person shooter punya game. Cakap pasal dia punya screen lah kan, ada lag ke dekat screen Samsung Galaxy S23 FE? Susah untuk aku cari dan juga point out dekat korang. Kalau ikutkan in terms of dia punya brightness, still not far daripada dia punya flagship. Beza dalam 200 nits of brightness sahaja. Ni pun terang kau, 1450 nits of brightness, dan dia punya resolution pula adalah Full HD Plus. Sama juga kan? And then dia bezel-less. Kau boleh nampak atas bawah hampir bawah je actually ada sikit dagu, tapi tak nampak pun, tak jelas pun, sebab dia macam nampak sekata. Pandai Samsung design dia punya screen dekat sini untuk nampak sangat lawa, and korang mungkin tak perasan. And dia support 120Hz. Ada juga Dolby Vision ataupun Dolby Atmos support in terms of sound, dia punya screen. So dekat sini memang top tier, sebuah telefon yang tak ada gimmick yang Samsung dapat bagi dekat korang. Pendek kata, aku suka dengan dia punya screen, and even dia punya 120Hz refresh rate tu memang constant. Sebab biasanya kalau kita cakap pasal sebuah telefon yang macam cut cost, akan lebih kedekut untuk pergi ke arah 120Hz sangat kan. Tapi dekat sini in terms of dia punya software dan juga hardware, buatkan dia punya screen tu rasa macam always 120Hz and tak ada dynamic sangat. So dekat sini enjoy sangat-sangat kalau korang suka tengok high refresh rate. Bukan tu je sebenarnya yang Samsung lancarkan dalam FE punya line up. Kali ni kita ada a new Galaxy Buds FE juga. So kali ni aku nak cakap Galaxy Buds FE ni is a good choice untuk korang yang nak sangat-sangat pakai noise cancelling earphone. Sebab kalau kita tengok price point untuk Galaxy Buds ni, memang still bagi aku, sebab harga dia RM399, korang ada noise cancelling, and audio quality dia juga is not bad sebenarnya untuk aku seorang pengguna yang memang fokus terhadap earphone dan juga headphone juga. Contoh yang aku boleh highlightkan juga dekat sini adalah suara korang boleh dengar dengan jelas. But untuk certain orang yang sukakan entertainment, korang akan suka dengan dia punya bass dekat sini. Dia padat, dia luas, dan korang boleh dengar dengan jelas. Cumanya dekat sini untuk treble ataupun voice, bila ada seseorang tu sedang menyanyi, untuk dengar dia a bit detail tu aku macam longing for more. Maksud je dia tak sejelas macam headphone yang biasa aku dengar. Overall untuk price point yang dia bagi, aku cakap yeah, why not. Ada kekurangan dia juga, not worth untuk aku mention sebab harga dia macam ni dah. Alright, now kita cakap pasal kekurangan lah. Keep in mind aku sangat susah untuk cari dia punya kelemahan dekat sini. Aku dah bagi tahu tadi. Yang ni sangat-sangat nitpicky untuk aku. So dia punya kekurangan bagi aku adalah dia punya selfie camera tadi. 10 megapiksel is not enough untuk aku sendiri. Kalau boleh naikkan sampai like 15, 16 ataupun 32 megapiksel. And keep the algorithm ISP. ISP flagship tu yang penting sebenarnya. Last but not least, dia punya harga masa mula-mula launching tak murah sangat, 3,300 kalau tak silap. Beza dalam 900 juga dengan S23 biasa ataupun flagship. And aku boleh kata sekarang dah turun harga sampai RM2,699. Now is a nice price ataupun diskaun hampir like
500 untuk dia punya harga kan, RM2,699. Right now aku rasa macam okay, lagi berbaloi lah nak beli daripada masa mula-mula sekali dia launch. Sekali kau tak lama, S23 FE ni launch tak lama tau, dah dapat diskaun dah RM500. Kau boleh bayang tak macam mana Samsung punya department marketing macam mana kan. Alright guys, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap sekarang ni. Kalau korang nak telefon yang tak ke arah Snapdragon sangat, this is a good buy. Tak perlu bayar lebih RM3,000 untuk dapatkan sebuah telefon yang decent in terms of all aspect yang aku cakap tu. Bayangkan 3 setup kamera ni, ada ISP flagship, lepas tu dia ada fast charger 25W. 1 jam tu most of flagship dia orang pun still 1 jam juga untuk charge. Bateri besar 4509 mAh, lagi tinggi daripada S23 biasa. Ada IP68 rating. Mana lagi korang nak cari Samsung buat macam ni? Tak ada sangat. And sekarang dah pakai Android 14. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye.